Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, haji dan hajah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria ini kita dapat meneruskan siri-siri pengajian kita dalam rihlah haji pada tahun 1443 ini. Alhamdulillah, kita rasa gembira kerana para jemaah bersemangat untuk belajar, semangat untuk mengaji, dan macam-macam semangat yang kita ada, kita kata Alhamdulillah. Itu menunjukkan tanda-tanda kita dapat meraih sesuatu yang kita rasa penting dalam hidup kita ni, iaitulah bagaimana kita nak dapat kebaikan daripada ataupun dia panggil fawaid. Dalam haji ni Allah Ta'ala sebut liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka dapat menyaksikan manfaat. Manfaat haji ni dua. Satu dia panggil manfaat ukhrawi, untuk akhirat kita, iaitulah kita dapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua manfaat duniawi, dari sudut dunianya kita dapat manfaat juga. Apa manfaat? Kita boleh teruskan perniagaan ke, bisnes kita, cari pelabur baru kat sini, beli baju banyak-banyak balik jual contohnya. Itu termasuk dalam manfaat dunia yang kita boleh ambil di mana? Di Mekah ini. Tidak salah. Tidak kata lari China dah tu, niat nak mari haji, lepas tu mari jual pula. Tak boleh. Yang tak bolehnya, mari duduk buat benda-benda yang tidak baik. Mari buat maksiat ke, benda lara, benda yang tidak baik, itu tidak dibenarkan. Itu tidak manfaat nama dia. Maka manfaat yang kita dapat, liyashhadu manafi'a lahum. Manfaat yang kita dapat. Baik para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang mencari manfaat, manfaat itu untuk dunia dan untuk apa? Untuk akhirat. InsyaAllah untuk akhirat banyak kita dapat. Yang pertama sekali, iaitulah kita menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla. Dalam siri yang lepas, ana ada sebut tentang keampunan Allah kepada al-umar wal-hujjaj. Para jemaah haji dan para jemaah umrah ini dianggap sebagai wafdullah, mana delegasi yang dinyemput oleh Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, jadi Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi berada di bulan Zulhijjah. Berapa hari bulan hari ni? 24 dah. 24. Maknanya kita berada lagi dalam bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni salah satu daripada bulan haram. Bulan haram tu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Satu lagi yang tengah-tengah, nama dia bulan Rajab. Bulan Rajab ni bulan haram tengah. Sebab apa dia duduk tengah? Supaya Kaabah ni tidak sunyi. Orang balik 6 bulan, ada orang datang pula. Itu dia panggil kelebihan dia. Hari kita pula 23 hari bulan 7 2022. Jadi kita kata Alhamdulillah para jemaah sekalian. Setiap perjalanan haji dia ada rasa satu benda baru yang kita nak capai. Ingat tak? Sebelum kita datang, saya ulang balik ni. Daripada sebelum datang sampai nak balik. InsyaAllah. Ingat boleh dipanggil ulang kaji balik. Sebelum kita nak datang, kita merindui nak sampai ke Mekah. Macam-macam cara ada. Ada yang pergi tabur haji, tak cukup tabur haji, rayuan, tak cukup rayuan, purada, tak cukup purada, mujamalah, macam-macam cerita bunyi tahun ni.
Itu nama-nama istilah haji di zaman kita. Tak apalah. Dah tuan-tuan pilih yang mana dapat, kita pergi. Bila sampai di Mekah, kita rindu pula nak pergi ke mana? Nak pergi ke Mina. Oh, menunggu hari Tarwiyah. Alhamdulillah, kita telah sampai ke Mina. Duduk di Mina, kita rindu nak pergi ke mana? Arafah. Al-Hajju Arafah. Sampai ke Arafah. Alhamdulillah. Semangat kita berdoa, bermunajat di Arafah itu jangan dilunturkan. Sentiasa dipanas-panaskan. Supaya kita terasa perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla. Biar kita ingat. Kalau boleh kita punya kuliah di Arafah tu diulang. Balik ni orang panggil download masuk dalam komputer masing-masing. Nampak lemah harap, ulang balik. Baru kita terasa kita biar nampak suasana tu. InsyaAllah. Duduk di Arafah, kita terindu pula nak pergi ke Muzdalifah. Lepas Muzdalifah ke Mina, balik pula ke Jamrah. Habis Jamrah melontar, rindu nak balik Mekah. Lah ni rindu nak pergi mana? Ya? Madinah. Alhamdulillah. Ingat-ingat anak dah sana. Nak ke Madinah dulu. Jadi sekarang ni kita rindu nak pergi ke Madinah. Maknanya setiap perjalanan kita tu melalui perasaan-perasaan yang berbeza-beza. Maknanya dalam perjalanan, sehinggalah kita balik. Bila balik ke Malaysia nanti, kita tengok balik berdoa Nabi Ibrahim, ij'al af'atan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia ni rindu kepada Baitullah. Jadi kita balik, kita rindu ke Baitullah. Duduk sini, tak payah nak rindu. Rindu apa? Duduk depan mata kita. Hari-hari kita boleh pergi. Kalau tengah hari panas, kita pergi petang. Malam boleh pergi, subuh boleh pergi, kita kata Alhamdulillah. Dan ada juga jemaah yang pergi je tengah hari ke asar pun dia pergi, zuhur pun dia pergi, sebab dia kata Kaabah hanya ada di sini. Kita kata itu semangat. Baiklah. Maka semua pergerakan kita ini perlu kepada mengingati Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200, fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda zikra. Apabila selesai daripada kerja manasik kamu, ingatlah kepada Allah Ta'ala sebagaimana kamu tu orang dulu, orang-orang Arab dulu, duk menyebut-nyebut nama tok nenek dia. Arab dulu lah. Kita ini kita sebut nama tok nenek, kita sebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita sebagaimana kita teringat kepada keluarga kita, kita kena ingat kepada Allah lebih daripada segala-galanya. Kita kata Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, manusia ni itulah dia akan melalui rasa rindu apabila berpisah. Kalau duduk dekat-dekat tak apa nak rindu sangat. Sebab itulah bila mari haji ni ada jemaah diberi motivasi oleh kawan-kawan. Oh, dia kata awak jangan ambil 2 orang sebilik, kena ambil 4 orang sebilik. Lepas haji mari tanya bilik pula. Tak ada bilik lain dah, kau nak tukar dah. Kita kata kalau ada kemampuan, kawan-kawan nak mari haji tahun-tahun akan datang, kata ada kemampuan beli je 2 sebilik. Terus duduk camping, dia buat nanya ke kawan. Buat nanya ke kawan belakang tu. Lepas tu macam-macam bunyi dah. Hilang dah. Ada duduk di Meridian, ada duduk bawah jam, macam-macam dah. Tak apalah, pergi carilah tempat-tempat yang orang panggil boleh cari pengalaman baru pula kan. Silakan, tidak jadi halangan. Maknanya kita kena beri keselesaan. Mana-mana orang ada kemampuan, dipersilakan. Baru ni ada macam wartawan lah dia tanya, Ustaz, komen Ustaz kepada orang yang duduk hotel besar-besar mari haji. Saya kata, saya tak nak komen. Sebab Allah SWT beri dalam Quran, walillahi ala nasi hijjul baiti manistata'a. Allah Ta'ala perlukan haji ni bagi orang yang mampu. Ada orang mampu duduk di land premium, duduk di Abraj Janariyah, tak ada masalah. Happy je dia di sana. Semalam kita jumpa sahabat-sahabat di sana, gembira dia. Alhamdulillah, dia kata, Ustaz, betul lah, haji ni kena mari muda-muda, jangan tunggu tua, dia kata. Sebab kata sedap lah cakap, Nazira, kalau tua esok kita duduk bawah jam lah pula dekat. Maknanya dia boleh menceriakan diri dia. Itu ilmu motivasi. Kenapa kita nak menyusahkan kita?
Maknanya orang mari. Ada orang yang Masya Allah dia tak boleh duduk lah macam ni. Dia kena duduk tepak yang hebat-hebat, yang kuat-kuat. Jadi tidak kata tak ada masalah. Sebab itu dia panggil rehlah haji ni rehlatul qulub ilallah. Rehlah pengembaraan hati. Ada orang yang duduk di hotel yang kecil, tapi dia punya takabur lebih tinggi daripada orang yang duduk di hotel besar. Ada juga. Jadi kita kata kita nak pengembaraan kita ni dengan hati, bukan sekadar dengan tubuh saja. Rehlah kepada Allah. Itu dia kata-kata ni. Pengembaraan kepada Allah dengan hati, mengembara kepada manusia dengan apa? Dengan kaki. Ingatlah aja. Istilah tu kena ingatlah, kan. Baik. Sekarang ni kita berada di saat akhir di Mekah. Ada yang tak sampai 24 jam. Mungkin 24 jam lagi dah. Kita akan tinggalkan Mekah, insya-Allah. Ada yang seminggu lagi. Mungkin ada yang 4-5 hari lagi dah. Yang pentingnya saat ini adalah merupakan saat hampir-hampir ke destinasi terakhir kita berada di Mekah untuk siri ni, untuk kali ni. Habis apa yang patut kita buat? Para jemaah sekalian, apa yang patut kita lakukan? Apa yang patut kita buat? Jawabnya apa yang tak ada di Malaysia? Kaabah. Amalan di Kaabah apa dia? Tawaf. Lagi? Yang tak ada Malaysia juga, pahala 100,000 solat di Mekah. Jadi perbanyakkanlah. Kalau boleh setiap hari kita tawaf je. Setiap pagi tawaf. Atau petang, atau malam tawaf. Oh, dia kata banyak dah tawaf Ustaz. Banyak pun kita nak balik dah. Sekali lagi je kita tawaf, habis dah. Iaitulah yang wajib bagi kita jemaah haji ni. Tawafnya dia panggil tawaful wada'. Tawaf al-wada'. Tulis betul-betul waw bagi atas. Al-wada'. Macam-macam bunyi. Nak kita tawaf widak ni. Nak kita tawaf tu katalah bukan widak, wada'. Wada' maknanya tawaf terakhir amalan terakhir kita di Mekah ni bagi jemaah haji. Nabi kata ij'alu akhira ahdikum bil bait. Jadikan akhir amalan kamu di Baitullah. Itu dia panggil tawaful wada'. Jadi para haji dan hajah kita kena banyakkan tawaf. Banyakkan tawaf, iaitulah apa yang tidak ada di tempat kita. Peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ni, iaitulah tawaf. Solat banyak-banyak di sini. Sebanyak mungkin kita boleh solat, sekali solat boleh 100,000. Di masjid 100,000, di hotel 100,000, di surah kita boleh 100,000, mana-mana sajalah di 100,000. Jangan keluar daripada tanah haram. Keluar tanah haram, macam kita pergi ke Tan'im, pergi ke Hudaibiyah ke, Ja'ranah ke, mana-mana tempat yang dia tulis sempadan tu, hududul haram, keluar aja, kosong balik. Bukan kosong, tak ada pahala, boleh ada pahala, tapi banyak itulah. Maknanya kosong gandaan, 100,000 tu, selangkah je. Allah. Ana hari tu minta maaf banyak-banyak, waktu kita ke Hudaibiyah tu, biasa kita akan turun di sempadan tu. Jemaah suka tengok. Selangkah sini, 100,000. Masuk sini, biasa. Tapi oleh kerana cuaca panas, dan kita pun ada dah antara sahabat kita yang ada, kita takut memberi kesan. So, dia panggil panah saifi ni, panah di negeri Arab ni panah saifi. Saifi ni musim panah ni, dia panah kering. Panah dia kering. Itu bahaya. Kadang-kadang mudah nak ubah. Sejuk macam tu juga. Kalau sejuk dia bahaya. Yang kata saya sejuk pakai baju, tak. Musim sejuk kena pakai baju. Terutama sekali dipanggil sadriyah ni, baju yang singlet yang ada dada untuk tutup dada. Sebab dia bahaya, dia masuk dalam. Pelajar-pelajar kita ni dia ingat macam Malaysia, tidur tak pakai baju, masuk hospital kita. Doktor kata mu ni tidur tak pakai baju ataupun mandi terlalu banyak mandi. Dia tak boleh jadi itik di sini. Musim sejuk tak boleh jadi itik. Maka bila kita duduk di sini, di antara amalan yang kita kena buat, perbanyakkan tawaf. Ni malam ada orang kata dia minta ulasan tentang ada tulisan komen daripada tak tahu siapa dia pendakwahnya, nama tak ada. Dia kata duduk Mekah tu jangan buat umrah. Pergi tawaf je. Kita kata orang buat umrah ni dia tawaf ke tak? Maknanya dia tawaf juga. Cuma dia ada ekstra satu lagi, apa dia? Sa'i. Sa'i sunat tak ada. Sa'i dia mesti berlaku dengan tawaf. Ada umrah, ada sa'i. Kalau sa'i saja tu, itu dia panggil jogging. Jalan. Dia tak ada pahala khas. Pahala sa'i sunat tidak ada.
Nak sunat juga, tawaf sunat, baru ada sa'i sunat. Itu dia package dua tu. Ya, cuma kalau kita rasa tak payah tak nak buat dah, tak memang gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia buat sekali ya. Penjelasan tentang hukum mengulangi umrah ni, insya-Allah dalam kuliah hasan nanti kita akan huraikan sebagai siri terakhir cerita hikayat fiqh kuliah hasan kita nanti insya-Allah. Siapa ada kelapangan boleh dengar, yang tak lapang boleh tengok dia punya siaran nanti insya-Allah. Jadi kita mana kita kena lakukan perkara yang sebaik mungkin. Tawah lah sini tak ada. Adapun nak pergi tawah Safwah tu, kita kata buatlah benda-benda yang tak boleh tak ada dalam Shopee. Shopee kau panggil tak beli. Shopee. Shopee tak ada. Tawah tak ada Shopee. Apa lagi? Solat 1,000 tak ada Shopee. Tapi kalau baju tak sempat nak beli, tak ada Shopee ada. Tak, boleh je beli internet. Macam-macam kedai butik ada sekarang ni, boleh je beli. Jadi kita pergi beli tak salah. Pergilah beli banyak-banyak. Kalau tidak nyanyi pula. Geng-geng poh mari ramai gitu semua tu. Sampai berebut barang pok dia. Berebut barang. Dia banyak tahun dah berlaku benda tu. Banyak sangat syarikat datang. Jadi travel ni dia ambil syarikat ni. Travel sebelah ni ambil syarikat ni. Bagi-bagi rezeki lah. Cuma yang saya tak selesanya, saya tak nak sebut nama syarikat. Dia mari kutip malam-malam. Itu tak sihat. Kalau yang official, yang resmi 17 hari ada. Sekilo. Dia mari bisik. Haji, malam ni saya ambil kat bilik 15. Elok ke lagu tu? Sama-sama datang daripada Malaysia. Tapi kita buat pasaran gelap dia panggil. Gelap lah, moga mari tengah malam. Kadang-kadang kita balik, ada operasi, ada balik pukul 12 malam. Senyap-senyap, turun daripada list hotel. Apa ni? Maaf Ustaz, 15 je ni. Kata elok ke macam tu, kita punya biarlah sama-sama syarikat yang datang daripada Malaysia. Memang kita nak murah, tapi cara lagi tu tak molek. Baik, kita tersudut cara kau orang. Nak pergi melontar, pergilah. Cuma saya kata, istilah kita kata, tuan-tuan jangan sibuk melontar dengan benda-benda yang ada kita boleh beli di tempat lain walaupun mahal lah sikit kan. Nak bandingkan harga sekarang. Harga sekarang ni murah sangat-sangat. Pergilah beli banyak-banyak. Saya sokong beli. Dua sebab. Yang pertama harga murah. Yang kedua nak batu kawan-kawan post laju hak mari ramai-ramai tu. Biarlah mereka dapat juga hasil daripada projek kita. Baik. Di antara lagi yang kita kena buat sedekah. Di antara isu yang selalu ditimbulkan oleh para jemaah kita ni, duit yang orang bagi tu. Sahabat-sahabat mari. Sampai ada setengah jemaah ni, Ustaz dia kata saya, tahun ni saya sembunyikan kedatangan saya ke haji. Takut orang mari bersalam. Saya kata berapa sembunyinya? Bagi tahu. Kita kena maklumkan kepada sahabat, aku nak pergi Mekah. Dua perkara yang dia dapat. Yang pertama, sahabat-sahabat kita mendoakan kita. Aku doakan kau pergi dapat haji mabrur. Sihat walafiat. Doa sahabat-sahabat kita dengan ikhlas. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua dia tahu kita tak ada. Itu penting. Terutama kali jiran-jiran. Dia tengok depan rumah kita tu penuh kereta malam-malam. Orang muda-muda masuk. Dia kata, ni ayah dia tak ada ni duduk Mekah. Bolehlah kau jiran-jiran mari tolong tengok. Ni pesta apa ni? Ori apa nama dia? Apa nama dah? Allah terlupa. Pesta mari pesta. Apa-apa pesta berlaku juga benda-benda macam tu. Anak-anak ni dia tengok ayah tak ada, kawan-kawan datang. Jadi sekurang-kurang jiran, jahat ayah dia. Ayah dengan mak dia pergi haji ni. Kenapa rumah ni ramai orang? Jadi orang boleh tengok. Adapun orang nak bagi duit, kita ambil. Letak dalam sampul, sampai di sini alhamdulillah. Malam ni di antaranya itulah jamu kunduri yang kita buat ni dengan niat nak jamu jemaah haji. Allah Ta'ala sampaikan pahala kepada orang yang bagi duit tu. Dia bukan senang nak kenduri kat Mekah ni. Tak. Dia kata kita nak bagi hari Jumaat depan-depan. Hari Jumaat depan tak ada jemaah haji, bagi ke puak-puak Bangladesh yang duduk kerja sini. Jadi tak ada masalah, tapi nak jamu jemaah haji, kita ni jemaah haji. Jadi para jemaah haji ni wafdullah, jadi banyak ke sedekah. Cuma teknik sedekah tu kena pandai sikit. Jangan semua orang holor tangan terpakai bui belakang. Kadang-kadang dia sendiri. Tak ada tangan, tak ada kaki. Bila kita buka ada je tangan tu.
Saya selalu kosek budak ni. Mana mu tangan? Kita kosek tangan ada dalam tu, dia pun dilipat tu pandai. Dia bijak. Pasal itulah kata orang kalau nak menipu ni kena pandai. Jangan menipu macam abah saya ke anak tu kan. Dia kata, dia telefon ayah dia, anak dia bagi tahu ayah tak ada. Orang telefon cakap, ayah ada. Ayah kata dia tak ada. Dia kata apa? Oh, cerdik molek anak murid tu dah. Ayah dia pun cerdik juga ajar anak. Ajar tak betul. Ayah kata dia tak ada. Jadi tak ada masalah. Kawan tu terus mari rumah jumpa. Orang nak mari minta hutang. Tidak apa tu. Allah. Jadi, mana kita kena sedekah kita buat. Cuma cara tu macam mana? Macam sekarang ni orang minta sedekah Quran. Nah, ada sahabat kita baru ni apa mampu buat Quran. Kata tak boleh macam tu. Sebab bila kita letak je Quran, lepas solat tu dia ambil balik. Pekerja tu ambil sebab dia ada cok. Cok wakaf tu dia ambil balik, dia kumpul satu tempat. Mana-mana orang agensi kita ni kalau ada surau ke masjid nak Quran tu, pergi minta dengan dia. Dia ada tempat bagi Quran. Sini saya tak ingat pintu berapa. Kalau di Madinah ada. Ingat. Bila kita tulis surat, nak ni, dia akan bagi sekotak. Tapi, kos bawa balik kita sendiri punya tanggung. Kita dah. Haji dan hajah bayangkan, kalaulah satu hari satu lori masuk Quran ke Masjid Haram. Agak-agak apa jadi ke Masjid Haram? Jadi store Quran situ. Selori tu. Sini, orang ni 20, orang ni 10, yang ni 50 orang kirim. Banyak ada. Jadi pasal ulama dia berijtihad, fatwa dia kata boleh ambil dan dihantar ke tempat orang yang memerlukan. Tak kira orang Malaysia nak pergi minta. Kos pos kita bayar sendiri, dia tak bayar, dia bagi Quran. Jadi untuk memanjangkan pahala tu, kalau orang kirim beli Quran, kita bawa setiap kali lagi masjid kita bawa, kita baca Quran. Baca satu juzuk habis, kita pun tinggal. Sekurang-kurangnya sebelum diangkat oleh pekerja bahagian mushaf tu, Quran tu kita baca dah. Pahala kepada orang yang wakaf tu dah dapat pahala di Masjid Haram. Yang lepas ni Quran tu pergi ke Uzbek ke, pergi ke mana-mana, ikut dia lah, itu atas nasib. Jadi kita kena pandai. Sebab itulah hari ni kita kata nak wakaf Quran mudah, nak baca Quran payah. Ni di Malaysia ni kuat sangat dia punya gerakan mewakafkan Quran. Saya tahu dia telefon, Ustaz, pondok Ustaz nak berapa ratus Quran? Dia kata saya tak nak Quran, saya nak orang baca Quran. Bila kita setuju, dia buat elok. Ni tahfiz ni nak banyak ni mana. Harga Quran di pasaran memanglah kita kata RM40. Tapi kalau beli harga borong berapa harga? Dalam 40%, 30% potongan. Patutnya dah nak wakaf harga murah. Harga penuh. Tapi dia hantar sini, akhir sekali syarikat tu yang untung. Sama juga dengan syarikat badal haji. Saya tak kata, tapi ada kawan saya kata, ni bukan bahasa abuanah ni. Dia kata syarikat badal haji sekarang ni telah bertukar kepada bedal haji. Ambil 1,500. Siapa dia yang nak buat sekarang? 1,500. Orang sini, orang tempatan nak pergi haji, dia kena masuk package 10,000. Paling kurang. 10,000. Tiba-tiba kita ambil 1,500 dengan tawaran lagi. Hadiah hai Zam-Zam, tasbih, jadah. Apa benda hadiah? Orang bukan nak hadiah, orang nak pada haji kepada orang yang mati. Nanti kita hati-hati. Banyak sangat benda-benda. Kita nak cerita hak kita ni. Dia masuk hak orang pula. Jadi yang kita naknya, banyak sedekah. Cuma sedekah tu mesti kena dengan cara yang betul lah. Ada jemaah tanya, dia kata, Ustaz, kenapa dia tak buka tabung, derma, wakaf untuk Masjid Haram? Anak rasa kalau buka tabung ni, juta satu hari boleh. Jadi oleh kerana kita tak ada. Cuma kalau nak sedekah di Mekah ni juga, untuk kita sampaikan kepada orang-orang miskin tu, ada di atas, di bawah bangunan jam tu ada. Memang dia tulis tempat-tempat yang NGO yang akan menyampaikan benda tu. Saya lebih selesa beri pada NGO tu sebab mereka ni akan turun pergi ke tempat-tempat orang-orang miskin yang diperlukan dalam kawasan Mekah ini ataupun sekitar dalam negara ni lah. Tapi kalau kita pergi tunggu tepi jalan tu Kak, masya-Allah, boleh ke dia lah. Sikit-sikit boleh. RM1, RM1, RM2, tak ada masalah bagi. Baiklah, ada pun tamatlah kita tentang apa yang kita nak buat.
Di sini lebih-lebih lagi doa lah. Doa orang musafir ni. Tuan-tuan haji dan hajah ni musafir. Satu. Lagi. Wafdullah. Nah, tetamu Allah Ta'ala lagi. Orang haji lagi. Duduk di Mekah lagi. Di bulan haram lagi. Maknanya, kita kata insya Allah. Pintu-pintu kabul tu banyak. Ambil peluang sangat-sangatlah doa di sini. Dengan tak perlu kita mengisytihar-isytiharkanlah. Siapa dia kita tengok. Masuk dalam grup kita, keluarga kita sakit. Jiran taman kita sakit. Orang ni mati contohnya. Doa ya. Ya Allah ya Tuhanku, sahabat aku ni, jiran aku dah meninggal. Doakan abad jadilah. Berilah keampunan kepada dia. Jadikan kubur dia taman syurga. Kita doa. Orang sakit, kita doakan. Orang ni ada masyarakat, ada masalah. Kita doakan. Jangan bakhil dengan doa. Sebab setiap orang yang mendoakan kepada orang lain, malaikat akan aminkan doa kita. Maknanya kita tak akan kerugian. Kita akan dapat dua kebaikan. Yang pertama, doa tu ibadat, boleh pahala. Kalau doa tu tidak makbul pun, pahala dapat. Pahala berdoa. Yang kedua, oleh kerana kita doa kepada orang yang dia tak tahu, doa pada orang yang tak tahu, bizahril ghaib, ialah istilah dia, maka malaikat akan aminkan doa kita. Allahu Akbar. Bahagia tak bahagia kita? Tak payah pergi live dekat Kaabah lah. Dah, ni tulis siap ni lepas asar pukul 5 petang, Haji Mazlan akan live depan Kaabah. Sila nyatakan doa anda. Mana kau? Oh, ramai lah lu tunggu bawah tu. Mana kau dia? Haji Amir tunggu nak live. Jadi ramai orang akan tunggu. Kita tak salah. Budaya tu budaya yang tidak sihat dalam ibadat kita. Tak payah. Jangan terikut-ikutlah dengan orang tu. Saya tengok ada setengah pembimbing ni, hari-hari dia tulis, hari-hari di Mekah. Kerja dia nya duk post gambar dia makan apa gini. Kita pun tulis itu, pembimbing ni didik orang baik-baik lah, tak usah duduk sibuk dengan makan minum. Dia buat dua gambar, satu atas talam penuh, yang bawah talam kosong. Jadi kerja orang Mekah ni cara makan kerja dia. Jadi kita tidaklah nak jadikan satu budaya lah. Para pembimbing duduk sibuk dengan, ada setengah orang ni buat selebriti mari haji. Seminggu ya, ni mari tak ada orang balik habis. Hari-hari duduk post gambar. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, duduk di Arafah, duduk menangis. Itu ya kerja dia. Sampai saya cakap dengan kawan-kawan, kata buat selebriti ni mari nak ambil gambar ke apa dia? Kerja mari nak ambil gambar ya ke apa benda? Kita tak usah terikat dengan budaya seperti itu, kerana kita mari sebagai tetamu Allah, mestilah kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla, beradab. Baik. Ada satu cerita menarik. Cerita. Nak dengar cerita? Ada di kalangan kita ni, dia macam-macam hobi ada. Ada hobi dia panggil kaki. Kalau hobi dia panggil kaki dia. Kalau orang suka mancing, dia panggil kaki pancing. Kalau suka naik basikal, kaki basikal. Kaki gatih. Kayu ke gatih gitulah. Ada setengah orang ni, dia hobi dia mancing. Dia tak makan ikan pun, dia pancing. Dia punya pergi mancing laut dalam, bukan laut. Tak main tepi-tepi tasik ni, ikan kecil dia tu. Allah. Baru ni ada kawan kita mari haji. Dia kata, Ustaz saya nak pergi mancing di sempadan dengan Vietnam. Berapa sewa bu? Dia ke berapa ribu tak sewa. Kata kalau kita beli ikan banyak mana boleh? Dengan sewa boat tu. Dia kata tak boleh, dia tak puas. Yang penting nak pergi mancing. Cerita pancing ni kita ni hari ni. Kaki pancing ni bila dia ikan besar ambil tangkap dia punya mata kain tu. Berapa jam agak-agak nak boleh naik? Sejam boleh tak? Tak apa besar tu. 3 jam. Peluh nak boleh naik tak? Bila mari ikan, apa dia buat? Dia ambil gambar, dia timbang siap-siap, lepas balik. Itulah analogi kita. Hari ni haji dan hajah nak boleh sampai Mekah ni, senang ke payah? Payah tak? Ada air mata, ada air macam-macam air dah keluar ni. Nak dapat ke kota lagi, dapat duit, dapat macam-macam ni, payah. Mari sini pula dengan susah payahnya, pergi haji, pergi Arafah, pergi Mina, pergi apa. Jadi adakah kita ni diimbarat seperti kaki pancing?
Lepas ambil gambar siap-siap, ikan tu lepas balik, yang adanya gambar di dalam frame. Yang kita bimbangnya bila balik nanti, jangan jadi haji hajah, jangan jadi kaki pancing. Tak? Letak gambar ni, oh ni haji di Arafah. Oh gambar comel. Satu orang panggil studio koleksi, dia punya gambar haji belaka. Tapi dia tidak menunjukkan watak haji dengan hajah. Tak ada. Dia lepas balik haji hajah dia. Bila balik Malaysia, dari sudut ibadat kita, kita ajar ibadat molek-molek ikut hadis Nabi, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apa nak jadi hak tu. Gitu ikut hak pelik-pelik juga, kan? Mari Mekah ni pula, penganjur-penganjur pula pergi pula ke wadi cari tok ibu pula dah. Nah, ini pelik kita dah. Tahu tak apa, tak tahu jangan tak tanya. Baik. Maknanya kita pergi cari masuk dalam perangkap-perangkap orang yang punya pahaman yang pelik-pelik. Sedangkan kita sudah bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, jauhkan diri daripada segala bentuk syirik. Tapi kadang-kadang kita pergi terperangkap dengan benda-benda macam tadi. Maknanya sekadar ada gambar, balik-balik yang muslimat kita pun aurat duduk Mekah ni 2-3 lapis kain telkong pakai, balik rumah cabut balik dalam bab aurat. Hati-hatilah. Sayang tak sayang kita? Jangan jadikan hajah itu sebagai gambar dalam frame. Tapi hajah kita ni yang terpasak dalam hati dan terpancar kepada seluruh kehidupan kita, insya-Allah. Haji dan hajah lah dua-dua sekali lah. Alhamdulillah. Jadi cerita kaki pancing ni, berjam-jam dia punya tarik, dia punya berlawan dengan ikan. Akhir kali ambil ikan, ambil gambar, lepas balik. Allahu Akbar. Jadi rugi kita. Kita jangan anggap kita ni nak mari haji pula senang-senang. Tak apa saya pergi pula Ustaz. Jangan duk takut. Jangan bukan cakap soal takut. Soalnya boleh mari budak ke tidak tu kita tu. Itu soalan kitanya. Maka jangan jadi semacam kita haji ni jangan jadi macam kaki apa? Kaki pancing. Baik. Sebelum berpisah, sekali lagi saya seru kepada haji dan hajah, bagaimana kita nak mantapkan ukhuwah kita. Nak mantapkan ukhuwah. Mana ukhuwah kita ni tak jadi kalau kita tak kenal. Betul tak? Baru ni di Mina kita buat salam perkenalan. Agak-agak berapa orang dah boleh kenal ni? Muslimat sama dia, muslimi sama dia. Boleh kenal ke tak? Cuba tengok. Cuba bersalah sebut nama kawan-kawan sebelah. Kita bagi 2 minit. Panggil nama tu, kenal? Kenal ke mana ni? Duk main haji ke hajah lagi tu? Baik. Kenal dah tu, nampak biasa gagah tu? Baik. Baik. Alhamdulillah, insya-Allah. Ukhuwah ni dia buat apa dia je. Orang lain kena buat juga. Jadi para jemaah sekalian, gambar-gambar yang diberi tu, masa di Mina tu, kena ambil lah. Sebab anda tengok dalam senarai grup kita ni, tak ada nama, tak tahu sama nama siapa. Lepas pada ni, setiap orang perkenalkan diri dia dengan nombor telefon tu. Saya Fulan, jatan dengan isteri hajah sekian. Maknanya baru kita boleh save nombor dia, siapa nombor ni. Bila nombor tu disimpan, barulah kita tahu. Tambah-tambah pula, kalau bolehnya dia punya gambar tuan tu, gambar sungguh lah, gambar haji, hok botok tu. Baru betul. Ni dah buka gambar haji sekian, gambar kucing. Mana haji kucing? Dah. Kita letak nama. Jadi ini di antaralah kita nak mantapkan ukhuwah kita ni, dan kalau bolehlah berkenal-kenalan sama kita bertukar-tukar. Saya harap pihak travel kita 3D kalau boleh keluarkan senarai lah. Orang ni, alamat dia, nombor telefon, negeri mana. Jangan takut. Kita ni kadang-kadang, tak boleh Ustaz. Dia panggil, ini apa panggil? Takut scammer. Scammer apa dalam grup kita? Grup kita mana ada scammer, ini orang baik-baik scammer. Yang takut orang tipu lah, takut peribadi dia, kita ingat. Bila waktu kita sihat ni, kita tak cari kawan. Waktu kita sakit,
Yang mana satu sakit ni? Nama Haji Fulan, siapa dia? Yang meninggal ni siapa? Kita pun tak kenal. Waktu tu baru kita nak perkenalkan dia, buat apa dah, kita sudah mati. Jadi sekarang ni kita kenal sebelum kita mati. Tuan Haji dan Hajah ingat. Di antara 7 tanda itu, 7 golongan orang yang boleh mendapat bayangan pada hari kiamat. Waktu panas terik matahari, siapa dia? Nabi sebut dalam hadis, salah satu daripadanya 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah. Pada hari akhirat esok, Allah SWT akan panggil, aina al-mutahabuna bijalali. Di mana ke orang yang berkasih sayang kerana aku di atas dunia dulu? Al-yawma uzilluhum, pada hari ini aku beri mereka duduk di bawah bayangan yang tidak ada bayangan pada hari tersebut. Ini kita kena ingat. Ada seorang pakcik, dia berjalan nak pergi ziarah kawan dia di kampung sebelah. Kampung seberang lah. Allah hantar malaikat tunggu tengah jalan. Malaikat tunggu tengah jalan. Dia bertanya, ila aina? Nak pergi mana? Nak pergi ziarah sahabat saya di kampung seberang. Kemudian dia bertanya, sebab apa nak ziarah dia? Dia bagi bantuan pada awak? Dia bagi pertolongan padamu? Tak ada. Dia bagi projek? Dah. Habis, aku sayang dia kerana Allah. Bila dia sebut demikian, malaikat memperkenalkan diri. Dia kata, inni rasul rabbil alamin. Aku ni bukan manusia, aku malaikat. Allah Ta'ala hantar mari, nak beritahu kepada kamu, bahawa Allah Ta'ala sayang kepada kamu, kerana kamu sayang kepada saudara kamu kerana Allah. Besar ke tidak kita bersahabat kerana Allah? Cuma istilah kena betul. Dia panggil mantapkan ukhuwah. Kita ni kadang-kadang salah guna. Oh, kita nak mantapkan silaturrahim. Lain. Silaturrahim, orang yang ada kaitan hubungan rahim, baru jadi silaturrahim. Jadi kalau kita nak hubungi silaturrahim di sini, bolehlah juga. Dia ada anak laki-laki, kita ada anak perempuan, berbesan lah. Besan ya bolehnya. Hak lain jangan kacau. Ada sahabat-sahabat kita tu yang balik tu berbeza dua tu. Contoh dia kata anak dia baru habis universiti. Lalu kerja sekian. Dia ni ada anak perempuan. Tanya, tengok pelaga molek, suruh anak tengok dua berkenalan dua tu pula, boleh berbeza. Kau comel. Alhamdulillah lagi apa? Itu dipanggil hubungan silaturrahim. Silaturrahim ni makna hubungan yang kita ada perhubungan kekeluargaan. Baru silaturrahim. Macam kita ni tak ada hubungan, kita panggil ukhuwah Islamiyah. Merapatkan ukhuwah. Ada setengah orang tu cerita zaman dulu. Ada seorang badui, dia mari jumpa dengan Muawiyah khalifah. Dia kata, Muawiyah, aku nak minta projek dengan tuan di atas nama kita ni satu keluarga. Orang Arab ni kalau keluarga dia ada kabilah. Dia kata, mu kabilah mana? Tak ada kabilah aku ni. Dia kata, kita tu sekira kabilah lah, kita kira tu ada belakang. Kira dia dengan anak Muawiyah tu daripada keturunan Abi ada. Kalau kira Abi ada, anak-anak belakang lah kita ni. Tu orang panggil cerdik lebih tak dia juga. Kita kena ada. Jadi kita nak mantap ke ukhuwah, setiap orang itu tulis nama dia. Dan insya-Allah saya lah jemputlah Haji dan Hajah ni bila siapa-siapa dia mari ke Kuala Kerai. Kuala Kerai ni kalau mari ke kereta mudah. Habis jalan Gua Musang tu nak pergi Kota Baru, 2 kilometer je. Dia tulis Sungai Durian. Itu pondok kita situ. Nak bermalam, bermabit di situ pun ada tempat. Nak duduk situ pun boleh, insya-Allah. Kita ziarah tempat. Pondok kita tu tak kecil. 20 hektar dia punya kawasan. 20 hektar. Warga kita belum PKP baru ni dekat hampir 600 orang. Hak ramainya separuhnya apa RTN. RTN separuh. Orang tua-tua lah RTN ni, orang rehat. Tak ada kerja tunggu mati. Makcik-makcik ramai dia. Dia makcik ramai dia. Pakcik tak ada. Saya heran, pakcik ni tak tahu dia pergi lari mana tak tahu. Yang perempuan ramai, laki-laki tak ada.
Kata orang tua mari mengaji, orang laki-laki duduk kedai kopi, tak mari. Baik. Itu jemputan resmi itu kepada Haji Najah, dipersilakan datang. Baiklah. Yang seterusnya, apabila kita berakhir haji, ada satu lagi undang-undang. Nama dia Tawaful Wada. Yang ni wajib. Termasuk dalam wajib haji. Siapa tak buat, dosa. Tawaf wada ni, siapa tak buat, dosa. Cuma dia digugurkan daripada orang uzur. Macam wanita haid, nak pergi masjid tak boleh, gugur. Habis macam mana kita nak tawaf wada? Dia panggil tawaf wada ni tawaf yang terakhir. Bila Nabi SAW mari haji, Nabi kata, la yanfiranna ahadukum. Jangan siapa balik ke negeri dia, kecuali jadikan akhir amalan dia untuk haji ni, fil bait, di Baitullah. Maknanya mesti kena pergi tawaf. Maka itu dipanggil tawaful wada. Tawaf wada makna tawaf yang terakhir. Lepas pada itu tak ada tawaf lagi dah. Jadi kita nak tawaf wada ni, sekurang-kurangnya kata orang, mula-mula kita dah mari dulu. Kita masuk sini, ada tawaf apa? Tawaf kudum. Apa anda tawaf kudum? Tawaf selamat datang. Bila kita nak balik, tawaf al-wada. Apa mana wada? Selamat tinggal. Jadi dua lah tawaf. Tawaf kudum, selamat datang. Saya tak kudum lah Ustaz. Saya buat umrah. Umrah tu masuk dalam kudum lah tu. Sebab kita mula-mula amalan kita buat di Kaabah apa dia? Tawaf. Jadi orang yang haji ifrad, dia tawaf kudum. Orang haji tamattu', dia tawaf umrah. Macam kita masuk masjid dulu ni. Kalau kita pergi masuk masjid, orang dah azan, kita solat apa? Solat qabliyah. Kalau kita pergi tak ada azan, tahiyatul masjid. Itulah ibaratnya macam tu. Bagi orang yang umrah, oleh kerana dia sudah ada amalan sendiri, dia tawaf umrah. Macam kita ibarat sanilah. Solat apa tadi? Qabliyah. Bagi orang yang haji ifrad, oleh kerana dia ni tak ada tawaf, tawaf haji dia lepas balik Arafah, maka dia kena tawaf kudum. Itu konsep dia. Mudah faham tak belajar tu? Alhamdulillah. Semalam saya terkejut. Lepas pada kuliah balik, sampai dekat tangga tu, ada seorang hajah ni, macam dia bertempik. Alhamdulillah, dia kata. Saya kata apa? Allah kabul doa saya. Kata, Masya Allah, doa apa ni? Dia kata, saya ni haji tambahan, kuota tambahan, tak pernah pergi kursus haji. Habis, dia kata 12 kuliah yang saya sampaikan, zaman muda lagi tu. Tak? Masa tu, tak ada obat lagi. Boleh dig lagi. Masa tu ada. Oh, dia kata, dengan 12 ni saya mari, clear, jelas, dibimbing dia ustaz dia sikit, jadi nampak. Kita kata, Masya Allah, terkejut dia. Kita pun terkejut juga. Ingat mustajab apa ni? Jadi alhamdulillah lah. Kita kadang-kadang ilmu tu penting. Penting kena belajar, kena mengaji. Maknanya kita sekarang ni tawaf kudum dengan tawaf umrah, dua umrah tu kudum dah. Cuma oleh kerana umrah tu dia ada tawaf nama sendiri, ibadat khas, jadi tawaf umrah. Kita yang haji ifrad, oleh kerana kita belum lagi ada tawaf sendiri, tawaf haji tu belum mari lagi, kita tawaf kudum. Tapi bila nak balik, kita dipanggil tawaful wada. Tawaf wada ni sangat penting bagi kita, sebab tu kita kena ambil masa yang cukup. Contohnya rombongan yang kita nafawa ni. Kita nafawa ni hak balik awal dia ni. Hak balik belum pada ni ada dah 2-3 orang, 4 orang balik, itu kita tak kira tu. Kita kira nafawa hak majoriti. Kita ada 3 bah besok. Insya-Allah. Haji dan hajah jangan marahlah. Dia kata ustaz berkelik juga dah. Kita ada lagi ustaz lain. Jadi itu kira lama dah kita ni. Maka inilah dia kami masa terakhir. Mana kalau orang yang boleh pergi dekat Kaabah, ketika itulah dia akan bergantung di kelambu Kaabah. Dia panggil multazam. Multazam ni dia antara pintu dengan Hajar Aswad, itu dia panggil multazam.
tempat orang yang beriltizam duduk situ. Kata di dalam hadis, hahuna tuskabul abarat, di sinilah tempat menitiskan air mata. Kita pergi berdoa di situ. Kemudian bila dekat nak akhir, kita pergi. Nak masuk rapat tak boleh, duduk sedekat yang mungkin. Ni ada setengah jemaah ni macam tak rasa apa-apa nak tinggal Mekah. Entah apa ustaz, tawaf masa mana pun saya pakai kot atas, saya pakai skota. Kita kata tak ada lagi kenangan terakhir kita selain daripada kenangan berselfie di atas kota. Bagi jemaah haji dan hajah yang sihat, pergi ke bawah. Sebab kita ingat inilah tawaful wada'. Ketika itu kita akan terasa kita sebagai tetamu yang telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai tetamu, dengan anugerah-anugerah yang dianugerahkan kepada kita yang begitu banyak. Kemudian kita nak tinggalkan tempat yang begini mulia, biarlah kita tawaf tu dalam keadaan kita sedih. Kita kalau boleh kita menangis. Doa yang saya akan ajar kepada haji dan hajah sekejap lagi ni. Ulang ya. Allahumma la taj'al hadza akhir ahdi. Ulang kalimah ini. Ya Allah, kabulkanlah hajiku ni dan jangan jadikan ini yang terakhir saya di rumahmu. Ulang juga yang tu. Minta Allah Ta'ala hantar mari kita segera balik ke tanah haram ini. Sama ada haji ataupun umrah, kita nak mari. Biar kita sentiasa ada. Biar terasa, orang panggil terasa sedih nak berpisah dengan rumah yang kita menjadi tetamunya ini. InsyaAllah barulah kita terasa. Baik, adapun doa tu kita jadi yang terakhir lah. Ada satu lagi, nama dia ini tuan-tuan jarang sebut ni. Tulis sikit. Nama dia An-Naqi'ah. Berapa dia pula Naqi'ah ni? Naqi'ah ni dia panggil berapa dia dah? Jamuan yang dibuat selepas kita balik haji. Kita lain macam. Dia kata ustaz saya buat dah belum hari Mekah ni. Melih kambing sebelah lembu dah. Kita sepatutnya yang kita buat ni bila balik. Dia dulu satu kata-kata yang agak menarik. Tulis kata-kata ni. Dia kata orang zaman dulu. Orang zaman dulu zahabuhu mafqud wa audatuhu maulud. Ini bahasa Arab. Hang boleh tulis harap, tulis harap. Orang zaman dulu bila keluar daripada rumah dia nak pergi haji, seolah-olah mereka sudah hilang daripada radar dunia ni. Dengan naik 3 bulan dalam laut. Laut pula bukannya kapal api, kapal layar dah. Kadang-kadang berjalan sana, berjalan sini. Sebab tu dia kata zahabuhu mafqud. Keluar nak pergi haji tu macam orang kehilangan dah. Kita tahu balik tak balik. Wa audatuhu maulud. Bila dia balik semula lepas haji, balik dalam keadaan yang orang yang baru dilahirkan. Dengan dosa yang diampunkan. Balik semula dengan selamat. Allahu Akbar. Zaman kita ini tak terasa apa-apa dah. Pakai balik-balik. Jadi bila kita balik, satu lagi jamuan yang patut dibuat, nama dia An-Naqi'ah. Raja dengar nama An-Naqi'ah. Hari ni baru jumpa. Boleh sanak ke Alhamdulillah. Naqi'ah ni, tulis ni. Tadi saya letak dah dalam grup dia. Kata Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Bila Nabi sampai Madinah, balik daripada musafir dia ni, nahara jazuran. Nabi kita sembelih seekor unta. Kita nak sembelih seekor lembu berat. Seekor kambing tak apa dah. Sembelih seekor kambing. Balik haji. Panggil kawan-kawan yang dekat-dekat. Kalau nak panggil jauh-jauh ni jangan lupa sekali dengan tiket. Dia kata abang nak kena mari ni. Kata insya-Allah kita pergi. Tengok-tengok rumah dia hujung dunia ni. Nak pergi macam mana? Hantar mari tiket kau betul bagi kita pergi sela-sela. Dia baru jadi. Mai ajak bawa hadis. Siapa dia tak menerima tak memperkenalkan seruan ni, orang ni tidak baik. Tak baik guna tiket awak tak hantar. Hadis dalam Bukhari, maka kita mengatakan itu dia panggil dalam bahasa istilah Arab dia panggil at-ta'am indal qudum. Jamuan yang kita buat bila kita balik musafir, itu nama dia An-Naqi'ah. Nama apa? An-Naqi'ah. InsyaAllah lah. Pakak buatlah, kecil ke besar tak kira lah. Panggil lah kawan-kawan yang dekat-dekat tu. Hak tak boleh mari tu kira pakak online lah. Tengok saja. Buat kat jemputan. Panggil.
An-Naqi'ah ni moleklah kita buat. Baik. Jadi para jemaah sekalian, itulah di antara kita akan pergi tawaf wada' mengikut dalam jadualnya. Saya ikut jadual yang besok. Lepas ni Tuan Haji Syam akan cerita kepada kita. Cuma orang panggil supaya jelas molek. Apa ni? Tawaf wada' ni mana tawaf yang terakhir, semua orang kena buat kecuali orang yang uzur. Orang uzur tak apa. Jadi tempohnya diberi banyak lama. Dia lebih kurang dalam, jangan lebih daripada 5 jam lah tempoh. Maknanya kalau kita kata pukul 10, bah kita nak bergerak, bah nak bergerak pukul 10, insya-Allah. Jadi haji dan hajah bolehlah tawaf lepas solat subuh. Lepas maya subuh, kita pun tawaf. Sudah tawaf, kita bolehlah macam biasalah. Lepas tawaf tu bolehlah. Cuma dia bezanya tawaf wada' ni dia tak ada lagi ramal, tidak ada lagi buka bahu kanan, tak ada dah. Dia jalan biasa. Kemudian selepas tu kita boleh lagi pergi apa ni, solat di makam Ibrahim. Boleh lagi minum Zam-Zam. Doa banyak-banyak, minta nak mari lagi insya-Allah. Kemudian kita balik. Maknanya balik tu tak boleh lagi nak pergi shopping ke, nak pergi membeli belah ke. Tak boleh dah. Nak beli malam ni. Jangan tidur malam ni. Kita pergi melontar sebanyak mungkin. Ikat siap-siap bagi ke pos dah. Bagi esok sudah tu balik. Tunggu bas di sini. Di tempat masing-masing. Kita akan tunggu bas. Menunggu perjalanan. Itu dipanggil tawaful wada'. Maknanya akhir amalan kita tawaf. Kalau tidak akhir amalan kita melontar. Melontar apa? Melontar safwah. Alah tak payah. Cuma baru ni, dulu, berat lagi undang-undang. Siapa dia lepas pada tawaf wada' ni sedekah ke orang tu, pergi ambil gambar selfie, batal dia punya tawaf. Kemudian alhamdulillah pihak muzakarah haji mudahkan sikitlah. Tak logik lah. Dulu betul. Dulu kalau kita ambil gambar, polis tangkap. Dia ambil filem kamera gitu. Dia buka kamera, dia tarik kita punya filem. Lah ni siapa dia tukang ambil gambar? Polis. Saya tengok lepas solat kan tingkat atas tu, kan dia ada pagar dengan kon dia tu. Orang bagi kamera. Syekh bagi. Polis tu pula tolong selfie, tolong ambil gambar macam-macam. Jadi takkanlah kita nak batalkan lagi dengan suasana yang berbeza, yang berubah ni berbeza. Kita tak payahlah kita batalkan lagi. Jangan duk memperbatalkan benda yang tak batal. Jadi itu banyak. Maka tawaf wada' ni itulah dia punya cara dianya. Yang terakhir tak boleh. Panahlah ustaz. Habis. Kita nak pergi esok. Malam ni tawaf dah. Tak jadi. Cuma bila kita balik sekitar dalam 5 jam tu boleh lah. Mana kita lepas subuh kita tawaf. Mungkin dalam pukul 6. Dan naik duha tu sudah dah. Kita pun balik. Balik, tunggu di sini. Bolehlah nak masuk bilik. Nak tukar pakaian ke, peluh tadi, tidak jadi masalah. Boleh. Cuma tak boleh pergi buat benda-benda lain dah. Pergi shopping ke, apa ni, tak boleh. Jadi alhamdulillah lah, itu di antara tawaf wada' ni bukanlah satu benda yang payah. Tetapi satu nostalgia yang terakhir, kenangan yang terakhir, nahnu fil bait. Kita kenal terakhir di rumah Allah Azza wa Jalla. Ada satu, tuan tu tengok poster yang saya bagi tu. Itu di antara tip doa, bukan tu je kita kena buat. Kan? Itu dia panggil tip doa. Tip doa ni penting. Cuba tengok dalam doa yang saya bagi. Tepat pun tuan-tuan kenal kan? Kenal ke tak kenal? Di mana tu? Dia gidah pada hati tu. Baik. Tengok. Dia kata apa ni? Wada' Makkah. Maknanya selamat tinggal Makkah. Amalan terakhir jemaah haji ialah tawaf wada'. Dengan ain. Wada'un. Wada'. Iaitulah saat perpisahan dengan Kaabah dengan Mekah.
Mana kita nak berpisah dah, kita nak balik kan, ataupun nak pergi Madinah. Mungkin hikmahnya ialah mereka yang tidak merasai kepahitan berpisah tidak akan mengetahui apakah kemanisan bertemu. Ada falsafah sikit Abah Anas sini. Nah, kita yang tak pernah bertemu, tak ada perpisahan. Kita berpisah ni bila kita bertemu. Jadi setiap yang bertemu tu akan berpisah. Sebab itulah kata orang dalam hadis Nabi kata habibaka haunamma. Mu sayang kepada orang yang kamu sayang tu biar berpada-pada. Benci macam tu juga. Kadang-kadang kita terlalu sayang sangat, berpisah juga. Suka nanti. Lepas itulah bila suami ni kalau tulis tentang bini dia agak, bini yang tersayang. Macam tak ada orang sayang dah atas dunia ni, lain pada bini dia aja. Nah, jadi bila dia kelahi dua tu, payahlah. Jadi kita kena ingat, tak kelahi pun kita akan berpisah juga. Pisah dengan apa? Mati. Al-maut. Mati akan pisahkan kita. Kita biar jangan cakap mati lagi, kita nak klik dulu ni. Maka bila setiap orang tengok dia punya poster kita tu, setiap orang duduk dekat Kaabah tu, kita akan tanya diri kita. Kita akan tanya kita sendiri. Dia kata, adakah kita akan bertemu lagi? Kita cakap dengan Kaabah. Kaabah, aku mari lagi ke dekat sini ni. Barulah kita terasa syujun, kita rasa sedih. Kita tak, ataupun ini merupakan perpisahan abadi yang kita tidak akan bertemu lagi. Maka di saat itu jiwa dan perasaan akan gementar, air mata akan mengalir, lidah akan berdoa. Coba kata, ini tak ada baris ni, berbaris sendirilah. Allahumma kata, la taj'al hadza akhir ahdina fi hadzal makan at-tahir. Kalau payah kak, Melayu terjemuh lalu. Tak usah duk cari baris. Ya Allah, jangan engkau jadikan ini adalah kali terakhir aku berada di rumahmu ini. Mana kita duduk depan Kaabah tu, kita kata, ya Allah, jangan jadi yang terakhir daripada ini. Warzuqna al-audata ba'dal audati. Ya Allah, rezekikan kami dapat kembali lagi ke sini. Ajilan ghaira ajil, dalam masa yang cepat, bukan lambat. Ya Karim, wahai Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi kita doa di antara doa ringkasnya. Lepas ni kita baca doa panjang pula. Kata di ahli penyair kata, la in asbahtu murtahilan bi syakhsi. Sedap ni. Kata-kata orang panggil apa ni, sedihlah. La in asbahtu murtahilan bi syakhsi faruhi indakum abadan muqim. Walaupun jasadku berangkat meninggalkanmu, tapi jiwaku tetap berada di tanah haram ini, insya-Allah. Anda ada tak? Tak pandai aku Arab, Melayu. Tak usah duduk susah-susah diri. Ni setengah orang ni nak baca juga orang Arab. Lepas tu makna makna gilah lain jadi muka lain pula. Baik, di antara doa yang dibaca oleh para ulama, ini bukan daripada Nabi ni, saya ambil daripada kitab Izzuddin bin Abdul Salam, nama dia Maqasidul Hajj. Menarik, dia kata apa? Di antara doa kita, Allahumma innal baita baituk. Ya Allah, ini rumahmu. Wal abda abduk. Hamba ni hambamu. Wa bnu abdik. Anak kepada hamba laki-lakimu. Wa bnu amatik. Anak kepada hamba perempuanmu. Hamaltani. Tulis makna tu. Tak ada nak tulis tadi. Hamaltani ala ma sakhartali min khalqi. Engkau telah bawa aku dengan segala kemudahan yang menyampaikan aku ini daripada kalangan makhlukmu, hatta sayyartani fi biladik, sehingga aku sampai ke negeri yang bertuah ini. Wa ballaghtani bi ni'matika, engkau telah menyampaikan aku ke negerimu ni, ke Mekah ini dengan nikmatmu ya Allah. Hatta a'antani ala qada'i manasik, sehingga engkau bantu aku, tolong aku dapat menyempurnakan amalan haji ini. Fa in kunta radita anni fazdad anni ridha. Ya Allah, sekiranya engkau redha kepadaku dengan amalan-amalan kita, walaupun lemah, walaupun banyak kelemahan, walaupun banyak kekurangan, sekiranya engkau redha ya Rabbi, tambahkanlah keredaanmu itu. Wa illa fa minal an qablan yan'a an baitik,
Kalau tidak dapat keredaan, maka sekarang juga kita meminta supaya Allah Ta'ala redakan kita, maafkan kita, ampunkan kita sebelum kita beredar daripada rumah Allah Ta'ala ini. Hadza awanun sirafi. Inilah waktu saya akan berangkat meninggalkan rumah ini. In azin tali ghaira mustabdilin bika wala binabiyik. Dengan izinmu ya Allah, bukanlah kita tak suka dengan rumahmu, bukan tak suka menjadi tetamu Allah, wala raghiba anka wala an baitika, tetapi kita kena balik dengan sebab tanggungjawab kita di sana. Allahumma fa ashibni al-afiyah fi badani. Ya Allah, berilah kepada kesihatan pada tubuhku, wal ismata fi dini, jagalah agamaku, wa ahsin munqalabi, elokkanlah kembalianku pulangku ke negeriku, warzuqni ta'ataka ma abqaitani, rezekikanlah kepada aku ketaatan selama aku hidup, wajma'li khairal al-akhirah wad dunya, himpunlah kepadaku segala kebaikan untuk dunia, untuk akhirat dan dunia. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas sesuatu itu berkuasa. Boleh tak? Ingat ada terjemahan tu? Tak ingat? Tak ada apa dah lah. Tak catat? Tulis mula, tulis. Tulis seorang penulis, kemudian kita masuk dalam kumpulan kita ni insya-Allah. Ya gini ya, hak mudah ya. Saya ringkas kalau. Kau ni ada dia agak sastra sikit. Kita kata ya Allah ya Tuhanku. Nak tulis ke pakai rakam ya? Rakam. Lepas tu pakai tak ingat. Dia mudah zaman kita ni dok, zaman rakam. Lepas tu tak ingat saya mana. Baik. Jadi kita kata ya Allah ya Tuhanku. Aku hari ini berada di rumahmu sebagai tetamu ya Allah. Sekiranya engkau telah meredaiku, maka berilah, tambahlah keredaan itu. Sekiranya aku masih lagi belum mendapat keredaan dan keampunan, maka sekarang sebelum kami meninggalkan bumi yang bertuah ini, ya Allah ya Tuhan kami keluar daripada rumah ini bukan kerana tak suka, bukan kerana tak sudi, bukan kerana benci, tetapi kita meninggalkan kerana sudah sampai masanya untuk kita kembali kepada keluarga kami. Ya Allah, kembalinya kami ke negeri kami, berikanlah afiat, kesejahteraan, berilah keselamatan, jagalah kami dalam perjalanan ini, dan peliharalah kami untuk beristiqamah di atas jalan yang kau redai ya Rabbal Alamin, serta anugerahkanlah kepada kami kebaikan dunia dan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau itu maha berkuasa ya Rabbal Alamin. Ini mudah ya. Kemudian bila kita selesai daripada tawaf, doa, munajat, keluar biasa ya, jangan undur. Ya. Ni ada setengah orang tadi saya tengok. Gini dia gok baik, kata baik. Apa baik ni? Dia duk baik ke Kaabah. Kita bukan interaksi dengan Kaabah, kita dengan Rabbul Bait. Kita bermuamalah interaksi dengan Tuan Kaabah. Ini ada video keluar sekumpulan daripada jemaah haji negara tertentu. Dia undur daripada Kaabah ni sampai ke itu. Gini lambang. Ramai netizen pakat puji. Kita kata kita nak puji dalam benda ibadat, bukan dengan emosi. Jadi ramai ulama di antaranya Izzuddin Abdul Salam, yang saya sebut nama kitab dia tadi, Maqasidul Hajj. Ini kalau ada ustaz-ustaz kita nak kitab ni ada, dalam internet ada. Dia kata di antara benda yang tidak baik, benda yang bid'ah yang tidak baik, iaitulah raja'a qahqara, makna undur ke belakang. Tak payah. Sudah kita doa, balik dah. Tak payah duduk lama-lama Kaabah, baik Kaabah. Apa Kaabah? Kaabah tu batu. Yang kita naknya, kita berinteraksi dengan Rabbul Bait, dengan Tuhan kepada Kaabah. Jadi alhamdulillah, jangan ada yang undur Kalau ada gambar kita ni undur, kena pulah dah tengok dah. Ramai yang undur apa pula ni katanya. Siapa dia ajar bayar dam juga. Baik. Tamatlah pembentangan secara ringkasnya. Sekarang ni kita buka soalan-soalan daripada para jemaah sekalian, dipersilakan insya-Allah. Soalan dulu.
Kau tak ada soalan dah? Seru. Ya. Dia kalau dia pakai pakaian jarang, waktu tawaf tak sah lah. Sebab tawaf tu macam solat. Syarat dia mesti tutup aurat yang sempurna. Kalau dia lepas pada tawaf ya, sah lah cara zahirnya. Tapi dia dalam keadaan derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya haraplah kepada haji dan hajah ni, hajah lah terutamanya, jagalah dia punya aurat kita. Jaga penampilan kita. Walaupun kita beli baju sini lengan besar, nampak lengan, kita kena pakai setongan. Jangan pula, aku beli Mekah ni. Mekah tidak menghalalkan semua pakaian kita. Pakaian kita tu, semua wanita boleh pakai pakaian. Tapi dalam rumah dia. Ada apa ni, soalan lain silakan. Ya. Tutup mana? Tak boleh tutup, dia tak tutup dah. Kena pergi awal, tunggu bawah tu, tak boleh buat belum subuh. Dia jarak jauh. Kecuali kita nak bertolak pukul 8 pagi, tak boleh lah tawaf wadah belum subuh. Sekarang ni pergerakan tak sama. Yang kita akan pergi esok ni, kita akan bertolak pukul 10 pagi. Pukul 9 pagi ready sini. Maknanya lepas subuh tu memang cukup, sangat-sangat cukup masa. Tak ada sa'i. Patut nunggu lama pun duduk sa'i. Sa'i wadak pula. Jangan, tak ada sa'i. Tak ada. Kalau tunggu sa'i lama sungguh. Ada. Ya, saya dah. Tolong. Ya? Dengar belakang. Kita sedekah sini untuk Malaysia. Agak-agaknya macam itulah. Sebab kita beri di sini. InsyaAllah. Kita kata insyaAllah. Nak mutus tak ada nas. Payah. Ni, sila. Dengar ni. Boleh. Lepas tawaf wadah tak ada pergi melontar. Menunggu bah di hotel, di bilik boleh. Dah, boleh. Ya. Makan boleh. Itu dia puasa. Dia benar, Boleh. Tapi jangan lupa kau ustaz kata lah. Tu mah. Dia makan buat dia kau di sini. Kita nak ceramah tak boleh. Dah sakit tekak. Gorang tu jangan beli banyak. Alah. Mai kecil manis pula utak susah. Biar. Sila. Ya. Dia kalau delay sampai malam tu, kita kena tawaf lain lah. Dia tak boleh lama sangat lah. Dia nama dia pun tawaful wada. Mana tiba-tiba lama sampai besok baru bah mari. Kita kena ulang balik. Ada baru ni kes sahabat kita ni, dia nak pergi Madinah, dia tawaf wada pagi. Pergi kereta api, train tu pukul 10 malam baru ada. Petang tu dia mari tawaf mula pula. Dia ada masa tempoh dia tak lama sebenarnya. Tapi oleh kerana dia panggil uruf zaman sekarang ni payah bah tu, maka dia benarlah 3 jam 4 jam sebelum daripada tu. Kalau kira asar dulu, tak ada. Zaman saya mari tahun 82 dulu. Masa mari 82, kita naik semua barang-barang atas bas. Lepas tu naik bas, dia pergi parking dekat dengan Maulud Nabi semalam kita pergi ziarah kan. Bas berhenti situ. Turun pergi tawaf. Sudah tawaf naik, bah tolak ke Madinah lalu. Masa tu, tahun 82. Cerita-cerita zaman dulu. Sekarang ni oleh kerana uruf berbeza, maka pihak pengurusan haji membenarkan beberapa jam untuk tempoh yang diberi.